Berikut sudah. Sudah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang hal ehwal berkaitan kelab keusahawanan bagi kursus kelab keusahawanan. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Firdaus bin Mazlan, rakan seperjuangan saya Selva Ganesh Muniandi, Afiq bin Siapansa, Muhammad Zamani bin Omar, dan Dian Sumitra bin Mahi. Berikut adalah isi kandungan yang kami akan bentangkan. Pertama, kami ada konsep dan definisi keusahawanan, memahami konsep keusahawanan, sumber-sumber keusahawanan, perbezaan usahawan dan peniaga, peranan usahawan dan keusahawanan sebagai satu kerjaya. Beralih kita kepada isi yang pertama, yaitu konsep keusahawanan. Konsep keusahawanan ini ialah satu proses perwujudan dan pengembangan perniagaan secara berterusan yang menyumbang kepada proses pembangunan ekonomi sesebuah negara. Terusnya, definisi keusahawanan. Jadi, definisi keusahawanan ini mengikut Kamus Dewan Bahasa. Keusahawanan adalah segala-galanya yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan ataupun kemahiran usahawan yang dapat membina kaedah-kaedah baru yang membantu mempercepatkan pembangunan pengurusan atau pembangunan di sesebuah negara, khususnya negara Malaysia. Terusnya, memahami konsep keusahawanan yang akan dibentang oleh Dian Sumitra. Silakan Dian. Oke, terima kasih Muhammad Taus. Memahami konsep keusahawanan. Yang kita tahu, keusahawanan adalah keras dan penunjang kepada perniagaan. Jadi pendapat yang mengatakan seorang usahawan adalah seorang peniaga, tetapi seorang peniaga tidak semestinya seorang usahawan adalah tepat. Keusahawanan dan pembentukan urus niaga penting bagi mencipta dan mengekalkan ekonomi yang sehat karena ia menciptakan peluang-peluang pekerjaan yang baru yang dapat menambah capaian ekspor negara dan memulai pertumbuhan ekonomi yang bagus. Keusahawanan adalah kemampuan dan kecenderungan untuk aktiviti berikut. Pertama ialah mengenal pasti peluang pekerjaan. Seorang yang memahami keusahawanan pasti dapat tahu di mana letaknya peluang berniaga dan mendapat banyak ide di mana-mana tempat saja yang dapat menarik minat dan perhatian untuk semua orang. Yang kedua ialah mengurus perniagaan yang membawa keuntungan kepada usahawan dan orang ramai. Seperti yang kita tahu, seorang yang memahami keusahawanan pasti dapat mengurus suatu perniagaan dengan baik, seperti menyediakan barang kepada peniaga dan menyediakan semua keperluan lah, dan hanya perlu membayar modal kepada usahawan. Yang ketiga ialah memperoleh kejayaan serta memenuhi keperluan masyarakat serta mengambil risiko yang ada. Karena seorang usahawan yang berjaya pasti mempunyai risiko yang ditanggung untuk mencipta suatu benda baru yang akan disukai dan berguna untuk masyarakat. Terusnya ialah mengurus dan menggunakan faktor pengeluaran untuk membawa pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kita sebagai usahawan pasti telah pahamlah. Setelah membuka banyak peluang pekerjaan yang baru pasti akan meningkatkan ekonomi sebuah negara. Dan yang terakhir ialah bekerja keras dan bersedia untuk buat perubahan baru yang boleh meningkatkan kuantiti dan kualiti pengeluaran dari semasa ke semasa. Ini benda basic lah sebagai seorang usahawan. Karena seorang usahawan yang berjaya pasti datang daripada kerja keras untuk membuat sebuah perniagaan itu menjadi lebih baik. Oke, sekian dan akan diteruskan oleh kawan saya yaitu Selva Ganesh. Oke, terima kasih Dian. Seterusnya kita meneruskan ke sumber-sumber keusahawanan, yaitu kita perlu mengenal pastinya. Yang pertama yaitu tanah. Tanah adalah segala kekayaan yang terdapat di atas dan di dalam bumi termasuk di dasar laut. Dia adalah sumber penawaran terhad. Jadi ulangan bagi tanah adalah sewa kebiasaannya. Usahawan perlukan tanah sebagai tapak biasanya untuk menjalankan kegiatan keusahawanan. Yang kedua adalah teknologi. Kaedah operasi pemprosesan yang membolehkan usahawan
menghasilkan barang dan perkhidmatan. Yang ketiga adalah modal, iaitu sumber kewangan untuk menjayakan sesuatu projek atau perniagaan. Dia meliputi alat jentera, bangunan, kilang dan kenderaan yang digunakan dalam aktiviti keusahawan. Dan yang keempat adalah sumber manusia yang diperlukan oleh usahawan untuk menyumbang tenaga kerja, bakat, daya kreativiti dan motivasi bagi mencapai maklumat organisasi. Yang kelima adalah maklumat, iaitu pengetahuan atau ilmu yang membantu usahawan dalam merancang, mengelola dan melaksanakan sesuatu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Dan yang terakhir adalah bahan mentah yang perlu diproses, menghasilkan barang siap-siap atau perkhidmatan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Dan itu saja bagi mengepasti sumber-sumber usahawanan. Untuk slide seterusnya, saya akan paskan kepada Afiq. Okay, thank you Silva. Okey, seterusnya berkaitan tentang perbezaan usahawan dan peniaga. Terdapat 5 perbezaan. Yang pertama berkaitan tentang takrif umum. Kalau peniaga ni dia melibatkan diri dia dalam aktiviti perniagaan untuk dia mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun keluarga. Manakala kalau usahawan pula dia untuk mendapatkan keuntungan dengan mengutamakan kepuasan kepada pelanggan dengan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Perbezaan kedua adalah dari segi membentuk perniagaan baru. Kalau peniaga dia membentuk perniagaan baru tetapi dalam skala kecil. Sebagai contoh, dia mulakan dengan menjual kuih-kuih ataupun air-air. Tapi kalau usahawan pula dia memulakan perniagaan baru pada skala yang kecil juga, tapi dia berupaya untuk mengembangkan dia punya perniagaan tu. Sebagai contoh dari dia mulakan dengan kedai Fresh Mart, habis tu 5 tahun akan datang dia akan berubah menjadi sebuah kedai supermarket seperti CKS, Survey, Bataras. Okey, yang perbezaan ketiga adalah berkebolehan untuk dia mengenal pasti peluang perniagaan. Kalau peniaga ni dia susah untuk dia mengembangkan perniagaan sebab dia kurang berkebolehan untuk dia mengenal pasti peluang perniagaan di luar sana. Tapi kalau usahawan pula dia berkebolehan untuk dia mencari dan melihat merebut sendiri peluang perniagaan sebab banyak melakukan persaingan di luar sana. Dan yang keempat adalah tahap pengambilan risiko. Kalau peniaga, risiko yang dia ambil adalah rendah dan dia cuba untuk elakkan risiko tu supaya dia tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi kalau untuk usahawan pula, dia sanggup menerima risiko yang dalam keadaan sederhana ataupun yang telah dia perincikan. Dan akhir sekali adalah mengembeling sumber. Mengembeling sumber yang untuk peniaga dia mengumpulkan sumber-sumber yang berterusan untuk dia melakukan perniagaan. Manakala usahawan pula dia mengumpulkan info-info berkaitan tentang pembangunan untuk dia membangunkan dia punya perniagaan tu pada masa akan datang. Okey, sekian itu saja dari saya. Teruskan pembentangan dengan Zamani. Terima kasih Afiq. Seterusnya ialah memahami peranan usahawan. Poin pertama saya ialah menyumbangkan idea dan pembaruan. Kita tahu bahawa usahawan adalah sumber utama idea dan pembaruan dalam firman-Nya. Idea dan pembaruan tidak semestinya unik, tetapi pembaruan daripada idea sedia ada juga merupakan sesuatu yang bernas. Usahawan juga merupakan seorang pemikiran terbuka dan pemerhati. Seterusnya poin kedua ialah menawarkan peluang pekerjaan. Usahawan akan menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga kerja yang sesuai. Hal ini karena dengan wujud industri daripada pihak usahawan secara tidak langsung dapat memberikan peluang
pekerjaan kepada penduduk setempat. Apabila usahawan membuka peluang pekerjaan, kesannya kepada negara ialah kadar pengangguran akan menurun. Poin terakhir saya ialah menyediakan pilihan dan penawaran serta memenuhi kehendak pengguna. Apabila usahawan mempunyai tenaga pekerja yang akan meningkatkan kemahiran tenaga kerja dari masa ke semasa, akan mempertingkatkan produktiviti. Hasilnya dari perkara tersebut, usahawan dapat pula menyediakan pilihan dan penawaran lebih banyak dan lebih baik kepada pengguna. Pengguna mempunyai cita rasa yang berbagai, ya, dan menjadi tugas seorang usahawan untuk memenuhi kehendak dan keperluan tersebut. Sekian daripada saya. Seterusnya, Selba. Terima kasih Zamani. Pada sampai masa sekarang kita telah bercerita banyak pasal keusahawanan, dan soalan yang terakhir adalah memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Kita telah mendapat tiga sebab kenapa usahawan dipilih sebagai kerjaya. Yang pertama, bagi trend masa kini, keusahawanan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan mereka suka mencuba sesuatu yang menjadi perhatian. Dan sehubungan itu, sesuatu produk baru di pasaran akan sentiasa mendapat permintaan tinggi, apatah lagi jika produk berkenaan menepati citra rasa pengguna. Dan yang kedua adalah tidak memerlukan modal yang banyak. Bagi sesiapa yang ingin mencuba untuk membuat sesuatu dalam bidang keusahawanan, boleh memulakan perniagaan yang sesuai dengan modal yang ada. Kebarangkalian kerugian juga adalah rendah. Yang ketiga adalah tiada bos. Tiada arahan daripada bos atau majikan juga memberikan kepuasan kepada mereka yang memilih kerjaya sebagai peniaga atau usahawan. Orang yang suka bekerja bebas tanpa arahan selalunya cenderung memilih bekerja sendiri. Dan itu saja dari poin saya. Dan itu saja bagi pembentangan kita pada hari ini. Kita telah menjelaskan semua jenis aspek untuk keusahawanan. Dan itu sajalah dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukran.